Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajul Amjad bin Suhaimi, nombor metik 063435 daripada Diploma Sejarah dan Tamadun Islam. Hari ini saya akan menceritakan berkenaan dengan salah seorang khalifah daripada kerajaan Abbasiyah yang mempunyai lebih daripada 30 khalifah, iaitu Khalifah Abu Fadl Abbas Al-Musta'in Billah. Sebelum saya menceritakan lebih lanjut berkenaan dengan Khalifah Al-Musta'in, saya ingin menceritakan sedikit berkenaan dengan kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah ialah kerajaan yang didirikan selepas daripada kejatuhan kerajaan Bani Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang telah berkuasa selama hampir 100 tahun. Kerajaan Bani Abbasiyah ini telah memerintah lebih kurang 500 tahun dan menguasai sebuah kawasan yang sangat besar. Kerajaan Bani Abbasiyah memerintah lebih kurang 500 tahun ini telah mencapai banyak kejayaan. Tetapi akhirnya pada tahun 1258 Masihi, kerajaan Bani Abbasiyah yang terakhir iaitu di kota Baghdad telah jatuh di tangan Mongol dan juga disebabkan daripada faktor luaran dan dalaman yang lain. Khalifah Al-Musta'in telah dilahirkan pada tahun 1390 Masihi dan wafat pada tahun 1430 Masihi. Beliau merupakan khalifah yang menjadi bayangan daripada pemerintahan Sultan Mamluk ketika itu. Khalifah bayangan ini merupakan khalifah yang hanya menguruskan berkenaan dengan hal umat Islam, tetapi tidak mempunyai kuasa dalam hal ehwal politik. Ini kerana pada selepas kejatuhan kota Baghdad, khalifah tidak mempunyai tempat memerintah, maka Sultan Mamluk yang telah dapat mengalahkan tentera Mongol membawa khalifah ke Mesir. Al-Musta'in merupakan anak kepada Al-Mutawakkil I, dan beliau menjadi khalifah selepas daripada kewafatan ahyandanya pada tahun 1406 Masihi. Selepas menjadi khalifah, Al-Musta'in pernah mengikuti Sultan Mamluk ketika itu, iaitu Sultan Farsh, dalam membenteras pemberontak yang merupakan amir bagi wilayah Aleppo dan Tripoli. Malangnya daripada peperangan menentang pemberontak itu menyebabkan mereka kalah, dan Sultan Mamluk, Sultan Farsh dan juga Khalifah Al-Musta'in ini ditawan oleh pemberontak. Disebabkan daripada penawanan Sultan Farsh, maka secara automatik beliau tidak lagi menjadi sultan, dan para pemberontak bergaduh di antara satu sama lain dalam memilih siapa yang akan menjadi sultan yang seterusnya. Ketika berlaku pergaduhan dalam memilih pemerintah ataupun sultan kerajaan Mamluk seterusnya, anak kepada Sultan Farsh iaitu Fatullah telah mencadangkan untuk memilih Khalifah Musta'in menjadi sultan, dan para pemberontak ketika itu bersetuju untuk menjadikan beliau sebagai sultan seterusnya. Setelah secara rasmi memecat Sultan Farsh dan membunuhnya, Khalifah Al-Musta'in menjadi sultan kerajaan Mamluk seterusnya. Itu pun setelah mengikat perjanjian bahawa jika beliau dijatuhkan daripada kuasa sultan itu, beliau akan tetap menjadi khalifah. Setelah daripada kematian Sultan Farsh pada 25 Mei itu,
kerajaan Mamluk terbahagi kepada Namuz al-Hifzi yang memerintah di Syria, manakala Khalifah al-Musta'in kembali ke Mesir bersama dengan Shah al-Mahmudi dan juga bertamu Dijlid. Beliau menetap di Qahirah, Mesir pada 12 Julai dan memecat pegawai-pegawai kerajaan lama serta melantik pegawai-pegawai kerajaan yang baru. Khalifah al-Musta'in juga telah mengecop duit dengan nama beliau. Daripada tindakan yang dilakukan oleh Khalifah al-Musta'in ini menyebabkan kebimbangan pada Shah al-Mahmudi, dan beliau telah memalau Khalifah al-Musta'in ini sehingga beliau dijadikan seperti tahanan negara. Pada 15 September 1412, bertamu Dijlid telah meninggal dunia, dan ini menyebabkan lebih mudah bagi Shah al-Mahmudi untuk merampas kuasa daripada Khalifah al-Musta'in. Pada 6 November 1412, Shah al-Mahmudi telah mengiktiraf dirinya sebagai Sultan Mamluk yang seterusnya dan menjandang gelaran Al-Mu'ayyad. Setelah lama Khalifah al-Musta'in teragak-agak untuk menyerahkan pemerintahan kepadanya, akhirnya Khalifah al-Musta'in menyerahkan kekuasaan Kesultanan Mamluk kepada Shah al-Mahmudi. Seperti yang dipersetujui sebelum ini, sekiranya Khalifah al-Musta'in dijatuhkan daripada kesultanan, maka beliau tetap akan menjadi khalifah. Tetapi tidak seperti itu yang terjadi, kerana Shah al-Mahmudi telah menjatuhkan beliau daripada kuasa khalifah pada 1414 dan menggantikan khalifah dengan saudaranya iaitu Al-Mu'tadid II. Penggulingan Al-Musta'in daripada jawatan khalifahnya dan menggantikan saudaranya menjadi khalifah ini dinyatakan haram oleh ulama ketika itu, dan Namuz al-Hifzi telah mengambil tindakan untuk menyerang Shah al-Mahmudi, manakala Khalifah al-Musta'in bersama 3 anak Sultan Faraj telah dibawa ke Iskandaria. Menurut sejarawan bahawa Khalifah al-Musta'in telah menetap di kota Mediterranean hingga pemerintahan Sultan Shaf ad-Din Tartar. Beliau dibebaskan dan dibenarkan pulang ke Qahirah, tetapi Khalifah al-Musta'in lebih gemar untuk tetap tinggal di kota Iskandaria kerana beliau mendapat jumlah wang yang banyak daripada pedagang ketika itu. Dan akhirnya pada tahun 1430 Khalifah al-Musta'in telah meninggal dunia. Jika dilihat daripada pemerintahan Khalifah al-Musta'in di Kesultanan Mamluk, ini menunjukkan bahawa kegagalan bagi beliau dalam cubaan membangkitkan semula kerajaan Bani Abbasiyah. Begitu juga yang berlaku pada saudaranya pada tahun 1455 iaitu Al-Qaim, dalam cubaan untuk membangkitkan semula kerajaan Bani Abbasiyah tetapi gagal. Walaupun pemerintahan Al-Musta'in di Mesir di dalam kerajaan Kesultanan Mamluk tidak diterima dengan baik, tetapi pemerintahan Al-Musta'in diterima jauh di luar sempadan Mesir, seperti daripada Riyashuddin Azam Shah di Bengal yang memberikan sejumlah wang kepada beliau. Itu saja daripada saya berkenaan dengan Khalifah Abu Fadl Abbas Al-Musta'in Billah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.